Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam yang penuh dengan keberkatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kerahmatannya kepada kita bersama, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sambung lagi bicara kita berkaitan dengan kisah-kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita akan cerita tentang seorang sahabat di kalangan sahabat-sahabat Ansar. Bila sebut Ansar, maknanya dia orang Madinah lah. Sahabat yang kita akan sebut tentang cerita dia pada malam ini. Dan dalam senarai sahabat-sahabat Nabi yang tergolong di kalangan furusan, pahlawan, panglima, orang-orang yang hebat di medan juang, salah seorang yang tercatat nama mereka adalah sahabat yang akan kita bicarakan pada malam ini. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, ketika memberikan terjemah ataupun pengenalan ringkas tentang sahabat ini, dia menyebut di antara ciri-ciri sahabat ini, kana batalan syuja'an buhmatan minal buhum lahul maqamatul mahmudah fi maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni adalah pahlawan yang berani, pemberani, orang yang berani. Bahkan dia digelar sebagai buhmah ni makna berani yang luar biasa, yang kalau perang pun tak sedap, daripada mana dia muncul sedap-sedap musuh habis tumbang. Abang kata kepahlawanan luar biasa yang ada pada diri sahabat ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Tahzibnya, ketika memperkenalkan sahabat ini, katanya kana minal abtali syuja'an al-ma'rufin. Dia merupakan jaguh, pemberani yang sangat dikenali keberanian yang luar biasa yang ada pada diri sahabat ni. Manakala Ibnu Sayyidin Nas ketika memperkenalkan sahabat ini, dia kata min kibaril ansar, di antara orang-orang besar dalam senarai sahabat-sahabat Ansar. Wa kana ahadu syuja'an, dia juga salah seorang daripada yang sangat berani. Maknanya semua para ulama ketika memperkenalkan tentang tokoh yang kita nak bicarakan kisah dia pada malam ini, mereka tak akan tinggal perkataan dia ni pahlawan, dia berani, dia luar biasa. Dia luar biasa. Tokoh ini adalah Simak ibn Kharashah. Nama asalnya Simak ibn Kharashah, tapi ramai yang kenal dia dengan nama panggilan, iaitulah Abu Dujanah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Mungkin bila kita sebut nama Abu Dujanah, kita macam pernah dengar lah. Kalau tak tahu pun kita pernah intah nama tu. Tapi kalau sebut nama asalnya, jarang orang kenal, iaitulah Simak ibn Kharashah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, daripada kabilah ataupun dari suku Bani Sa'idah. Bani Sa'idah. Tuan-tuan, di antara salah satu suku orang-orang Ansar yang hebat, yang diberikan pengiktirafan oleh baginda Nabi
Nabi sebut ketika Nabi mula sampai di Madinah, Nabi sebut tentang kelebihan suku-suku ni. Antara suku yang Nabi berikan satu kedudukan istimewa adalah suku Bani Sa'idah. Bani Sa'idah. Dan kalau hari ini tuan-tuan pergi Madinah, orang akan bawa ziarah di tempat lokasi kampung mereka, kerana di situlah berlaku satu peristiwa besar dalam sejarah umat Islam, iaitulah perbincangan di kalangan para sahabat, siapa yang nak menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kepada persetujuan para sahabat untuk angkat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ia berlaku di perkampungan Bani Sa'idah. Dan Bani Sa'idah inilah salah seorang yang muncul tokoh mereka adalah orang yang kita bicarakan pada malam ini, iaitulah Sayyiduna Simak ibn Kharashah, ataupun nama panggilan dia yang lebih masyhur adalah Abu Dujanah. Ketika para sahabat Mekah sampai dalam peristiwa hijrah, dan antara proses awal yang Nabi buat ialah Nabi mempersaudarakan orang Ansar. Seorang orang Ansar Nabi pasangkan dengan seorang di kalangan Muhajirin. Maknanya seolah-olah orang Ansar ni ambil tanggungjawab lah, hang kena jaga dia, hang kena tengok keadaan dia, hampa jadi kawan rapat. Bahkan bukan takat kawan, tapi diistilahkan sebagai hubungan persaudaraan. Maka Nabi mempersaudarakan Abu Dujanah dengan seorang sahabat Ansar, seorang sahabat Muhajirin yang bernama Utbah ibn Ghazawan. Ini nama-nama sahabat, tuan-tuan. Abu Dujanah orang Madinah, Nabi persaudarakan dia dengan orang Mekah yang datang, iaitulah Utbah ibn Ghazawan. Utbah ibn Ghazawan salah seorang daripada minas sabiqin al-awwalin, orang awal yang memeluk Islam. Sebahagian pencatat sejarah menyatakan dia orang yang ketujuh dalam senarai masuk Islam ni, makna awal lah. Bukan takat minas sabiqin tu puluh-puluh, angka bawah dari 10. Sebahagian kata seperti mana disebut dia dalam kitab Syiar A'lamun Nubala oleh Imam Az-Zahabi, Utbah ibn Ghazawan ni orang ketujuh masuk Islam. Dan dia menyertai hijrah ke Habasyah, kemudian dia menyertai hijrah ke Madinah, menyertai banyak perang, dan dia dilantik menjadi panglima perang yang hebat pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Itu Utbah ibn Ghazawan yang dia dipersaudarakan dengan tokoh yang kita bicarakan malam ini, iaitulah Abu Dujanah. Abu Dujanah, di antara kelebihan yang ada pada dia ialah berani. Dan berani itu berani yang luar biasa. Kalau dibandingkan dengan saiz fizikal yang ada pada dia, tidaklah nampak macam dia ni seorang yang pahlawan, kerana saiznya agak kecil. Dia orang rendah, orang qasir, orang rendah. Dia bukan orang yang tegak seperti mana Umar bin Al-Khattab yang digambarkan watak dia, saiz dia kalau orang tengok orang takut. Tapi Abu Dujanah dengan fizikalnya, dia adalah qasiran nahifan. Qasir, rendah, nahif, kurus. Makna kecil halus tapi berani itu luar biasa. Sehingga kan ketika berlaku perang Badar, apabila salah seorang daripada tokoh Quraisy yang bernama Umayyah ibn Khalaf, Umayyah bin Khalaf ni kira orang besar Quraisy, dia ditawan dan dia menjadi tawanan kepada Abdul Rahman ibn Auf. Jadi bila dia ditawan, dia duduk tengok ada seorang di kalangan orang Islam ni rendah tapi berani luar biasa. Berani ni luar biasa, jalan sana jalan sini, nampak macam dia ni. Lalu dia tanya kepada Abdul Rahman ibn Auf. Dia kata, siapa dia? Siapa dia yang kata budak tu? Lebih kurang budak lah bahasa dia, nampak dia kecil, dia apa ni, siapa dia ni? Man zaka dahdahun qasir. Siapa dia budak yang rendah ni, nampak macam berani luar biasa? Kata Abdul Rahman ibn Auf, zaka rajulun minal ansar yuqalu lahu Simak ibn Kharashah. Itulah lelaki dari Ansar, orang Madinah, yang nama adalah Simak ibn Kharashah. Di kalangan sahabat Nabi ada beberapa orang yang mereka ni kalau keluar perang, mereka ada pakaian-pakaian yang tanda mereka. Makna kalau dia pakai tu orang tahu, ini sekian-sekian, si fulan bin si fulan. Antara yang ada tanda sendiri adalah Abu Dujanah. Apabila dia keluar perang, dia akan pakai serban yang berwarna merah.
Serban tu dia akan lilit di atas dia punya topi besi. Serban merah ni orang tahu dah ini Abu Dujanah. Ataupun kalau dalam bahasa dia sebut zul isabati hamra, pemilik kepada serban yang berwarna merah. Bukan pakai, dia pakai topi besi. Sebab jangan kita duk bayangkan perang sampai dah pakai topi besi kemudian dia ikat atas itu sebagai tanda simbol. Begitu juga dengan Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam dia punya tanda dia isabatun safra, tanda yang berwarna kuning. Dia akan pakai lilitan ataupun sorban isabah yang berwarna kuning, ataupun imamah yang berwarna kuning. Itu di antara tanda-tanda sahabat. Mana sahabat ni kalau nampak dari jauh pun tahu dah ini orang, tak ada orang lain lah, adalah Abu Dujanah. Abu Dujanah radhiyallahu an, dia dikenali dengan pahlawan yang memakai serban yang berwarna merah. Itu tanda dia. Itu di antara simbol yang ada pada Abu Dujanah. Nama Abu Dujanah ini muncul, dia menyertai semua perang dengan Nabi SAW, bermula daripada perang Badar sampailah perang terakhir Nabi di Tabuk. Dia ikut semua perang. Tetapi nama dia ataupun kisah dia terpapar hebat dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud. Dalam perang Badar dia bersama dengan sahabat-sahabat menyertai dan mengharungi perang yang semua kita tahu akhirnya mendapat natijah kemenangan yang luar biasa. Dengan jumlah pasukan tidak lebih dari 300 orang, tapi berjaya untuk mengalahkan gerombolan musuh yang besar. Itu semua cerita orang tahu. Dan ahli-ahli Badar memang melalui satu tempoh perjuangan yang begitu dahsyat dan begitu hebat. Kemudian apabila masuk dalam perang Uhud, perang Uhud, perang yang dilalui oleh para sahabat dan Nabi pada tahun ketiga Hijrah, pada bulan Syawal, di dataran Uhud. Dan perang Uhud macam kita tahu, natijah akhirnya dia mengorbankan ramai di kalangan para sahabat. Dalam perang Uhud ini, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya, juga Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, direkodkan daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas ibn Malik dan juga kata Az-Zubair ibn Awwam, pada hari Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan para sahabat. Lalu Nabi tawarkan siapa-siapa yang boleh ambil pedang Nabi. Nabi nak bagi pedang dia. Nabi nak bagi pedang dia. Jadi menjadi satu kemuliaan lah untuk nak ambil pedang Nabi lalu pergi berjuang. Oi, dapat satu kemuliaan. Sebab pedang tu pedang Nabi. Maka sahabat pakat bangun minta. Ada Umar minta, dan akhirnya yang minta adalah Az-Zubair ibn Awwam. Tapi Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Walaupun yang minta ni sahabat kanan Nabi dan diketahui tentang keberanian mereka. Sehingga kan Az-Zubair adalah tokoh yang cukup hebat. Hawari Rasul. Nabi kata setiap Nabi ada pembantu, dan pembantu aku adalah Az-Zubair. Tapi Nabi tak bagi. Akhirnya Nabi ulang, Nabi kata man ya'khudhuhu bihaqqih, siapa yang nak ambil pedang aku dengan menunaikan hak dan tanggungjawab dia. Sahabat minta, Nabi tak bagi. Akhirnya bangkitlah Abu Dujanah. Simak ibn Kharashah, dia minta pedang itu diberikan kepada dia. Lalu dia tanya Nabi, wa ma haqquhu ya Rasulullah? Wa ma haqqahu ya Rasulullah? Apa hak yang perlu ditunaikan daripada pedang ni? Nabi kata, siapa ambil pedang dan laksanakan tunaikan hak dia. Maka kata Nabi SAW, antadriba bihi fi wajhil adu hatta yanhani. Hendaklah dia menghadapi musuh sehingga musuh semua musnah. Maknanya dia gunakan pedang ni berjuang menghadapi musuh sungguh-sungguh sampai musuh tunduk, musuh jatuh. Maka akhirnya kata Abu Dujanah, ana akhudhuhu bihaqqih, aku akan ambil pedang ni ya Rasulullah dan menunaikan hak-hak dia. Maka Nabi pun beri kepada Abu Dujanah. Apabila Nabi bagi kepada Abu Dujanah pedang ni, dia pun buat persiapan. Dia pun pakailah dia punya dilitan serban yang kita katakan warna merah tadi. Dia melangkah masuk ke musuh, sehingga kan dia berjalan dengan gaya yang begitu megah. Dan buka dada jalan, kira nampak macam orang sombong lah sikit. Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi kata, innaha
la mishyatun yubghiduha Allahu illa fi misli hadzal mawtin. Sesungguhnya jalan yang macam ini Allah Ta'ala tak suka. Jalan macam nak buka dada tak tentu ala langut, Allah Ta'ala tak suka. Illa fi misli hadzal mawtin, kecuali dalam keadaan yang macam ni. Maknanya ketika perang, ketika berhadapan dengan musuh, perlu tunjuk, tak boleh duk tunduk, kena tunjuk kegagahan dan keberanian tu. Dalam situasi perang dia lain. Dalam situasi perang, kalau dalam bahasa mudah kita kata, cakap kemas itu kena ada. Walaupun mungkinlah dari sudut angka ni habis dah, tapi kena tunjuk kemas tu. Jangan tunjuk lekeh sangat, jangan tunduk kepada musuh mudah-mudah. Itu apa yang Nabi sebut tentang mengakui gaya berjalan Abu Dujanah. Dan dia bukan jalan selalu macam tu waktu perang sebab dia berani nak tunjuk kepada musuh ni, hampa jangan sangka dengan saiz yang aku ada ni aku orang biasa. Jadi Az-Zubair ibn Awam, apabila dia tak dapat pedang tu, dia pun tertanya-tanya, kenapa Nabi tak bagi ke aku, sedangkan aku ni adalah sepupu Nabi. Kan Zubair ini adalah anak kepada Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah itu mak menakan Nabi. Maknanya Zubair dengan Nabi ni sepupu. Kedudukan dari sudut tu sepupu. Kedudukan dari sudut sahabat pula, Zubair orang awal masuk Islam. Dia datang dari Mekah. Tapi bila dia minta pedang itu diberikan kepada dia, ikut logik, dia lah layak. Sebab hubungan adik-beradik, hubungan sahabat. Tapi tak, Nabi pilih untuk bagi kepada Abu Dujanah. Maka Zubair terlintas dalam hati dia, mesti ada kelebihan yang ada kepada Abu Dujanah, sehingga kan Nabi tak bagi ke aku, Nabi pergi bagi ke dia. Maka ketika nak mula perang, ketika perang, Zubair sentiasa memerhatikan gerak langkah Abu Dujanah, sebab dia nak tahu apa rahsia ni yang ada pada Abu Dujanah, sehingga Nabi pergi bagi kepada pedang ni kepada dia. Maka dia duduk tengok, dia ikut Abu Dujanah, sehingga kan dia tengok langkah-langkah Abu Dujanah. Bila dia pakai saja serban yang berwarna merah tu, sahabat-sahabat Ansar kata apa? Sahabat-sahabat Madinah yang kenal dia lama, yang tahu sejak daripada dulu sebelum zaman Islam pun dia macam tu pemberani dia, mereka kata, akhraja Abu Dujanah isabatal maut. Abu Dujanah ni bila dia pakai serban ni siap ambah, dia tak irau dah mati ke apa ke, dia langkah terus, kerana dia seorang yang pemberani luar biasa. Jadi Zubair pun kata dia ikut, dan dia dapati Abu Dujanah ketika dia melangkah masuk ke medan perang tu, dia tanpa rasa takut. Dia semua jumpa dengan musuh kiri kanan, musuh habis dia tebas semua kiri kanan, berani luar biasa. Sehingga kan juga diriwayatkan apabila Ka'ab ibn Malik kata, yang menyaksikan perang Uhud, dia tengok bagaimana Abu Dujanah pernah cantah seorang musuh, sehingga kan terbelah musuh tu sampai dua di kalangan tentera musyrikin. Hebat keberanian luar biasa yang ada pada Abu Dujanah. Perang kira macam dah berkecamuk apa semua, dia berani, dia masuk, dia tak peduli nak cedera kena apa, dia tak peduli, kerana dia pegang dengan janji dia untuk ambil pedang Nabi dan tunaikan hak dia. Kiri kanan habis dia tebas. Sampailah akhirnya, kata Zubair duduk perhati, sambil-sambil perang dia perhatilah, dia tengok, sampai dia kata, aku tengok Abu Dujanah dah dekat dengan Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ni siapa? Isteri kepada Abu Sufyan, yang ketika dalam perang Uhud dia mengetuai pasukan wanita sebagai pasukan penguat kepada tentera musuh. Dia bukan keluar sebagai tentera, tapi dia keluar ni bawa artis, bawa apa main nak bagi semangat. Ketua dia adalah Hindun binti Utbah. Kemudiannya masuk Islam. Hindun binti Utbah, dia adalah isteri kepada Abu Sufyan dan mak kepada Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan. Hindun binti Utbah dah dekat dah dengan Abu Dujanah, dan Abu Dujanah kalau kata dia lepas pedang tu mati. Hindun binti Utbah, tiba-tiba kata Az-Zubair, aku mendapati dia lepas Hindun binti Utbah. Walaupun peluang untuk dia cantai tengkuk ni boleh ya, tapi dia tak cantai. Akhirnya orang tanya kepada Abu Dujanah, kenapa kami tengok hang perang bersungguh-sungguh,
Musuh lintas, semua hang tebas, semua hang bunuh. Tiba-tiba bila hang berdepan dengan Hindun binti Utbah, hang boleh untuk bunuh dia. Tiba-tiba hang tak bunuh dia. Kenapa hang buat macam tu? Kata Abu Dujanah, fa akramtu sayfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an adriba bihi imra'ah. Aku hormat pedang Nabi, aku tak mau centeh tengkuk orang perempuan. Aku tak maulah pergi bunuh orang perempuan. Mereka bukanlah mereka keluar sebagai ini, sebagai tentera apa semua, jadi aku hormat pedang Nabi. Nah, itu maknanya satu sifat yang hebat yang ada pada diri peribadi Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dalam perang Uhud, macam yang kita mungkin pernah baca kisah-kisah perang Uhud, di hujung-hujung perang Nabi diserang dari segenap penjuru, dilepaskan panah, dilepaskan tombak, sehingga kan yang melindungi Nabi tak ramai. Tinggal beberapa sahabat daripada Bani Abdul Dar, dan juga ada sahabat-sahabat yang termasuklah Talha bin Ubaidillah, Uthman ibn Affan, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat lain. Di antara sahabat yang mempertahankan Nabi dengan tubuh dia, sehingga kan digambarkan dia menggunakan belakang tubuh dia untuk bertahan, panah mai dia bertahan, adalah Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Bersungguh-sungguh dia. Sebab itu dalam perang Uhud ni, kalau para sahabat bersembang di kemudian hari tentang cerita perang Uhud, mereka akan sebut dua nama. Tokoh dalam perang Uhud ni mereka akan sebut. Banyaklah nama-nama yang syahid pun ada, tapi yang hidup ni ada dua nama. Satu, Talhah ibn Ubaidillah. Kita dah baca kisah dia dulu. Sehingga kan Abu Bakar As-Siddiq, apabila orang tanya dia tentang perang Uhud, dia kata, "Dzaka yaumu Talhah." Itu hari Talhah. Kerana Talhah ni dia pertahan Nabi, sehingga kan tangan dia menjadi syalal. Tangan dia menjadi lumpuh sebelah. Kerana dia perang sungguh, pertahan Nabi dalam perang Uhud tu, sehingga tangan dia kemudiannya menjadi ada masalah lah. Masalah. Sehingga kan dia digelar kemudiannya orang yang kurang upaya, OKU. Akibat mempertahankan Nabi dalam perang Uhud. Itu yang pertama. Yang kedua, orang akan bicara tentang cerita siapa? Ni, cerita tokoh ni, Abu Dujanah. Kalau kemudian dia sembang, tajuk perang Uhud, itu hari Abu Dujanah. Kalau nak tahu cerita yang lebih nyata, dia kita tanya dia, kerana dia masih hidup. Ya, kalau nak sebut tentang Mus'ab ibn Umair, tentang Hamzah bin Abdul Muttalib, tentang Abdullah ibn Jahash, mereka semua gugur dalam perang Uhud. Nak tanya, nak dengar cerita tak boleh. Tapi yang ada, tokoh yang ada ni, pada waktu itulah Talhah ibn Ubaidillah dan juga Abu Dujanah Simak ibn Kharashah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian daripada kisah tadi yang ringkas yang kita sebut tentang bagaimana ketika dia berdepan dengan Hindun, dia tak bunuh. Itulah akhlak dan etika perang dalam Islam. Islam ni bila dia nak perang sekalipun, ada etika dia, ada adab dia, ada tata cara dia. Yang disuruh perangi ialah tentera. Hindun keluar bukan sebagai tentera, walaupun nak bunuh tak salah lah sebab dia sertai sekali, tapi kerana hormat dia, hang bukan main sebagai tentera ni, tak apa, aku bunuh orang lain dulu yang lebih penting. Itu etika dia, sehingga kan dia tak bunuh walaupun dia ada peluang. Dan kalau dia bunuh pun siapa pun tak kata apalah, kerana dikira walaupun mereka keluar bukan sebagai tentera, tapi dikira lah. Tapi kerana penghormatan, kerana memegang kepada adab-adab dan tata cara kaedah peperangan dalam Islam. Kan Nabi pernah pesan kepada para sahabat ketika dihantar keluar untuk berperang, jangan kamu bunuh orang perempuan, jangan bunuh orang tua-tua yang sedang berada, jangan bunuh orang yang sedang berada dalam rumah ibadah masing-masing, jangan bunuh kanak-kanak. Tapi hari ini kalau kita tengok apa yang berlaku, Israel, dia tak peduli semua tu. Dia tak peduli. Tak kira lah, bangsa yang terbanyak daripada hampir 20,000 lebih dah yang gugur syahid di Gaza adalah majoritinya wanita dan kanak-kanak. Maknanya mereka tak jagalah walaupun perang. Tapi Islam daripada zaman Nabi dan sahabat tunjuk kisah, tunjuk bagaimana watak dan etikanya, sehingga kan dalam perang pun dia ada adab, dia ada tata cara, dia ada apa yang dinamakan rahmah. Rahmah tu tetap ada sehingga kan dalam peperangan. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Abu Dujanah juga terkenal dalam banyak perang, antaranya perang yang dia sertai kemudiannya adalah perang Hunain. Perang Hunain ini pun mencatatkan kisah kehebatan dia, sehingga kan ada seorang tentera dari Hunain. Hunain ini Nabi perang dengan kabilah Thaqif dan Hawazin. Hunain ini berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Nabi SAW daripada Madinah buat pembebasan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Bebaskan kota Mekah, Fathu Mekah. Kadang-kadang kita buka dalam buku-buku terjemahan, diterjemahkan penaklukan. Saya tak sukalah dengan istilah penaklukan, kurang tepat. Kerana Islam bukan sifat dia pi takluk, pi jajah. Islam sifat dia bebaskan. Maka Fathu Mekah lebih layak untuk diterjemahkan sebagai pembebasan kota Mekah. Nabi buat pembebasan kota Mekah dan tidak berlaku pertumpahan darah. Ketika para sahabat masuk dengan jumlah yang ramai dan Nabi pecahkan sahabat-sahabat kepada setiap penjuru, masuk dengan aman tanpa ada pertumpahan darah. Walaupun ada satu sudut ataupun satu laluan, berlaku sedikit pertembungan di antara tentera Islam Khalid bin Walid yang ketika itu jadi ketua bahagian tu, berperang ataupun bertembung dengan Suhail ibn Amr yang waktu itu belum masuk Islam. Tapi dia tak membawa kepada pertumpahan darah, masuk dengan aman. Masuk dengan aman. Kemudian Nabi isytiharkan pembebasan. Siapa-siapa yang masuk dalam Baitullah, mereka aman. Siapa yang masuk dalam rumah, mereka aman. Siapa yang pergi berlindung di rumah Abu Sufyan, mereka aman. Izhabu fa antumut tulaqa. Lalu Nabi tanya pula kepada orang-orang Mekah, agak-agak kalian apa yang aku akan buat kepada kamu pada hari ini? Orang Mekah kata, kamu orang baik, kamu anak kepada orang baik, sudah tentu kamu tak akan buat apa-apa kepada kami. Mereka pun minta maaf, minta apa? Nabi ulang ayat seperti mana Nabi Yusuf pernah sebut kepada saudara-saudara dia, la tasriba alaikumul yaum, hari ini kamu tak ada kesalahan apa. Kan Nabi Yusuf ketika adik-beradik dia mai jumpa depan dia, adik-beradik dia beritahu lah, Yusuf, hak kami penanya ada dulu, minta maaf lah, kami minta maaf apa semua. Nabi Yusuf kata apa? La tasriba alaikumul yaum, hampa tak salah, hari ini hampa tak salah. Maka Nabi ulang ayat tu kepada orang-orang Mekah. Habis semua Fathu Mekah, Puak Hawazin dengan Thaqif, dua kabilah. Thaqif ni orang Taif, Hawazin ni yang duduk di sekitar kawasan tu. Mereka rasa tak senang, mereka rasa bimbang. Mekah yang pada tanggapan mereka kuasa yang ada pengaruh hebat, boleh jatuh mudah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tunggu nanti silap-silap dengan kita dia makan. Maka mereka membentuk satu gerombolan tentera yang begitu besar dengan tujuan untuk memerangi Nabi, dan Nabi dapat maklumat itu. Maka Nabi tak ada pilihan, melainkan Nabi kena keluar dengan para sahabat dengan jumlah hampir 12,000, 10,000 sahabat yang datang dari Madinah, tambah 2,000 sahabat yang baru masuk Islam. Keluar ke Hunain. Bila sampai di Hunain, Hunain ini dengan Mekah ni lebih kurang 25 km lah jarak dia, kurang lebih, tak jauh mana. Berlaku pertempuran di Wadi Hunain, lembah Hunain. Sehingga kan pertempuran di Wadi Hunain ini hampir-hampir pada pusingan pertama Allah Ta'ala uji. Kerana sebahagian dari orang Islam rasa dengan angka yang mereka ada 12,000, menang ni, ramai. Sebab sebelum ni orang Islam perang 300, 1,000, sikit-sikit je. Ini 12,000. Peralatan perang pun ada lah, sebab sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, bahkan Nabi pinjam baju besi daripada Safwan bin Umayyah orang Mekah. Ada kelengkapan, menyebabkan sebahagian orang, khususnya sahabat yang baru masuk Islam, mereka rasa macam menang lah, mudah sangatnya. Tapi Allah Ta'ala uji pada peringkat pertama, hampir kalah. Dan sebahagian pula sahabat dah bila rasa macam celaru macam pakat nak tinggal. Sehinggalah di antara orang yang memberikan semangat semula adalah Ali ibn Abi Talib, Al-Abbas. Ada sahabat-sahabat lain yang melaungkan semangat semula sehingga sahabat mai. Maka dalam perang Hunain ini, di antara watak yang muncul adalah Abu Dujanah. Abu Dujanah ni dalam perang tu
bila dia terlibat, dia kira memang, sehingga kan dicatatkan pahlawan hebat daripada Thaqif, daripada Hawazin terbunuh di tangan Abu Dujanah. Bukan seorang, ramai. Yang kira mereka ni berani luar biasa juga, cabar sama, mai. Akhirnya tampil Abu Dujanah, sedahlah hebat Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Selepas daripada perang Uhud, patah balik sikit dari perang Hunain, selepas perang Uhud pada tahun ketiga berlaku satu peristiwa perang Bani Nadir. Perang ni dia tak perang lah secara nyatanya, peristiwa itu lebih kepada pengusiran Yahudi Bani Nadir. Sebab Bani Nadir ni langgar perjanjian, khianat dengan Nabi dan sebagainya. Nabi arahkan para sahabat untuk kepung mereka, dan bila kepung sampai dalam tempoh menyebabkan Bani Nadir rasa tak lepi ni, kalau kita tak serah kalah, tak surrender, kita habis lah. Lebih baik kita serah kalah. Maka mereka serah kalah, dan Nabi buat satu keputusan mengeluarkan mereka daripada Madinah. Bani Nadir kelompok Yahudi kedua yang dikeluarkan dari Madinah. Yang pertama, Yahudi pertama yang dikeluarkan dari Madinah adalah Bani Qainuqa. Itu tahun kedua. Bani Qainuqa, mereka langgar perjanjian, mereka khianat, mereka bunuh sahabat, mereka jatuhkan maruah sahabat, yang menyebabkan Nabi ambil tindakan daripada diusir keluar. Itu tahun kedua. Tahun keempat ni puak Bani Nadir tunjukkan macam penentangan, bibit-bibit penentangan kepada Nabi secara terbuka, menyebabkan Nabi ambil tindakan yang sama, iaitu keluarkan mereka. Harta kena tinggal. Harta tinggal. Sebab keluar walaupun perang tak berlaku, tapi harta tu dipanggil sebagai harta rampasan perang. Cuma istilah dia berbeza. Dari dalam bab fiqh ni dipanggil ghanimah. Ghanimah harta rampasan setelah berlaku perang, dipanggil ghanimah. Adapun harta rampasan yang tidak berlaku perang, macam peristiwa Bani Nadir, dia dipanggil al-fai. Al-fai ini pembahagian dia dalam fiqh ditentukan itu adalah Nabi punya urusan. Ghanimah dibahagikan, maknanya ghanimah tentera dapat berapa, kawan ni dapat berapa, Nabi dapat berapa, ada. Tapi kalau al-fai' ditentukan oleh Nabi SAW. Dan dalam harta-harta Bani Nadir, Nabi fokuskan untuk memberikan kepada sahabat-sahabat Muhajirin atas sebab-sebab tertentu lah. Adalah sebab-sebabnya Nabi berikan kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Tetapi dalam pada masa yang sama, ada beberapa orang sahabat Ansar dapat habuan. Nabi tengok orang-orang yang agak susah, agak payah, fuqara, maka Nabi beri. Antara orang yang dapat habuan daripada harta rampasan Bani Nadir adalah Abu Dujanah radhiyallahu an, Sahal ibn Hunayf, Haris ibn Sammah, dan beberapa sahabat lain yang mereka ni masuk dalam kategori fuqara. Mereka pergi jumpa Nabi, abang ada, mereka tak ada apa, maka Nabi bagi bahagian tu. Nabi bagi bahagian yang dapat dalam peristiwa Bani Nadir, iaitu tahun yang keempat Hijrah. Begitu juga dalam perang dengan Yahudi Khaybar tahun ke-8, tahun ke-7. Perang Yahudi Khaybar tahun ke-7 di antara watak yang hebat juga di medan perang itu. Banyaklah muncul nama-nama sahabat, antaranya Ali bin Abi Talib. Di antara yang muncul sebagai pahlawan dalam perang Khaybar juga adalah Abu Dujanah. Seperti biasa dalam perang Khaybar pun Abu Dujanah pakai lilitan warna merah. Orang tahu lah, oh bila dia pakai warna merah ni siap apa? Siap, empat nak tunggu. Tak ada masa untuk dia berhenti daripada perang. Dia perang bersungguh-sungguh. Dia perang bersungguh-sungguh, dan sehinggakan Yahudi-Yahudi yang kuat pun ditumpaskan dengan begitu mudah oleh Abu Dujanah. Dia naik atas kuda dia, dia gunakan pedang dia, guna kekuatan yang ada pada dan keberanian. Kuat saja tak jadi kalau tak berani. Abu Dujanah dia ada package lengkap, kuat dan berani. Sehinggakan dia sehingga dicatatkan dia menumpaskan cantai musuh ni, tangan kanan, tangan kiri, kaki dan sebagainya, begitu mudah. Itu dalam peristiwa peperangan Khaybar. Sementara dalam peperangan Hunain yang kita ceritakan tadi, maknanya watak-watak ataupun kehebatan-kehebatan yang ada pada dia luar biasa dalam semua perang.
Sehinggalah Nabi SAW wafat. Dia rekodnya, dia di antara sahabat yang dalam senarai semua perang yang Nabi pergi dia turut serta. Faris, pahlawan, mujahid, pejuang, sebutlah apa-apa gelaran-gelaran tu, semuanya ada. Salah seorang yang nama masuk adalah Abu Dujana Simak ibn Kharashah radhiyallahu an. Selain daripada medan juang, selain daripada sebagai pahlawan di medan juang, dia juga adalah orang yang mempunyai kedudukan tersendiri di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ketika Nabi SAW mengerjakan haji pada tahun ke-10 Hijrah yang dinamakan kemudiannya dengan nama Hajjatul Wada', haji perpisahan, sebab itulah haji yang terakhir Nabi dan itu haji pertama. Maknanya lepas haji tak lama lepas itu Nabi wafat. Maka sejarawan menamakan peristiwa itu dengan nama Hajjatul Wada', haji perpisahan. Bila Nabi nak pergi, dan menjadi kebiasaan Nabi bila nak keluar dari Madinah, baik keluar itu urusannya singkat ataupun urusannya lama, Nabi akan lantik orang untuk mewakili Nabi uruskan hal ehwal orang Madinah. Maka waktu Hajjatul Wada' Nabi lantik Abu Dujana. Menunjukkan kata Abu Dujana punya keistimewaan tersendiri. Sebab bila Nabi nak lantik ni satu tanggungjawab besar, nak lantik bagi jaga orang Madinah yang tak keluar pergi, kemungkinan atas sebab faktor uzur ataupun orang perempuan ataupun kanak-kanak ataupun orang yang tak mampu, nak kena ada orang jaga, mewakili Nabi. Maka Nabi tak akan pilih orang-orang yang tak layak lah, Nabi akan pilih orang yang layak. Maka menunjukkan di situ bila Nabi pilih Abu Dujana, layak dia, dia orang hebat lah kerana Nabi pilih dia. Kalau ada dalam senarai dibuat dalam rujukan sirah, dinyatakan peristiwa sekian-sekian siapa yang Nabi lantik, peristiwa sekian-sekian Nabi lantik siapa, ada senarai nama. Kalau saya tak sempat rujuk tadi, mungkin Abu Dujana ni Nabi lantik dia sekali atau dua kali. Adalah sahabat-sahabat lain Nabi lantik, termasuk Nabi pernah lantik Abdullah bin Umi Maktum, sahabat yang OKU buta, untuk jadi imam kepada orang-orang Madinah. Nabi pernah lantik Muhammad ibn Maslamah, Nabi pernah lantik banyaklah sahabat-sahabat tu dalam senarai nama wakil-wakil yang pernah Nabi lantik berikan tanggungjawab untuk uruskan orang Madinah sepeninggalan Nabi SAW. Jadi ketika peristiwa Hajjatul Wada', Nabi pergi haji ini, tempoh Nabi pergi haji kurang lebih sebulan, kurang lebih 1 bulan, kerana Nabi mula bergerak daripada Madinah pada 28 hari bulan Zulqa'dah ataupun 25 hari bulan Zulqa'dah. Nabi keluar daripada Madinah ni tanggal tu 25 hari bulan Zulqa'dah. Dan Nabi sampai semula di Madinah selepas Nabi lalui peristiwa haji. Nabi berjalan, termasuk perjalanan tu. Haji ni pendek je, haji 5 hari ya, ataupun lebih singkat dari itu. Tapi perjalanan pergi, kemudian sampailah urusan-urusan haji selesai, tampuk dengan perjalanan balik, kerana zaman tu perjalanan di antara Mekah Madinah makan masa 8 hari. 8 hari. Pergi 8 hari, balik 8 hari, dah 16. Campur duduk sana berapa hari, jadi lebih kurang sebulan. Lebih kurang sebulan. Makna sebulan itulah Nabi berikan tanggungjawab untuk uruskan hal ehwal Madinah, termasuk mengimamkan salat-salat di Madinah kepada Abu Dujana radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan dia ada kedudukan. Kerana Nabi tak akan pilih. Nabi ni bila nak bagi tanggungjawab, Nabi akan tengok sahabat. Dan semua tanggungjawab yang Nabi bagi kepada sahabat ni kena pada posisi masing-masing. Sahabat yang hebat di medan juang Nabi pilih lah. Macam Amr ibn As, bila dia masuk Islam, macam kita baca pada 2 minggu lepas, bila dia masuk Islam, baru masuk Islam, kerana dia mahir dan hebat sebagai strategis perang, Nabi beri tanggungjawab pimpin pasukan ke perang yang namanya Zatus Salasil. Di bawah dia ada siapa? Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Abu Ubaidah, sahabat-sahabat yang masuk Islam awal. Tapi kerana dia layak, maka Nabi tampilkan dia. Sebab itulah bila Abu Zar Al-Ghifari, hadis masyhur, bila dia datang kepada Nabi minta jawatan, Nabi kata, kamu tak mampu, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha khizyun wa nadamati yaumil qiyamah. Wahai Abu Dhar, kamu lemah,
Tanggungjawab ini besar, dia amanah. Kamu tak akan mampu dan dia akan menjadi penyesalan bagi orang yang tak melaksanakan dengan betul pada hari akhirat kelak. Maknanya bila Nabi nak pilih sahabat, Abu Zar kalau ikut rekod dia masuk Islam awal. Abu Zar masuk Islam awal, minas sabiqin al-awwalin. Dia di antara orang awal luar Mekah yang masuk Islam. Kerana dia bukan orang Mekah, dia orang luar, orang Bani Ghifar. Orang luar yang awal masuk Islam, yang mai ke Mekah cari agama ni Abu Zar. Tapi bila dia minta jawatan, Nabi tak bagi. Kerana Nabi nampak dia tak sesuai. Bermaksud apabila Nabi pilih Abu Dujana, cerita kita malam ni, bila Nabi pilih Abu Dujana untuk jadi wakil Nabi, jaga orang Madinah, menunjukkan dia ada kedudukan, dia ada keistimewaan, dan dia ada syarat-syarat yang lengkap di situ. Bukan bermaksud pula Nabi tak pilih Abu Zar sebab Abu Zar. Tak, sebab Nabi tengok tak mampu. Sebab tanggungjawab nak jadi ketua ni, walaupun dalam urusan yang kecil, tanggungjawab itu besar. Maka Nabi akan pilih sahabat berdasarkan kelayakan dan kelebihan masing-masing. Abu Dujana, selain daripada kita nampak dia macam seorang tokoh pahlawan, macam seolah-olah orang yang berani ni kita gambarkan macam hati keras, tapi tak. Hakikatnya dia seorang yang sangat warak. Dia seorang yang sangat tak banyak cakap. Diriwayatkan dalam kitab At-Tabaqat daripada Zaid ibn Aslam. Kata Zaid ibn Aslam, dukhila ala Abi Dujanah radhiyallahu anhu wa huwa marid wa kana wajhuhu yatahallal faqila lahu ma li wajhika yatahallal. Kata Zaid ibn Aslam, satu hari orang masuk ziarah Abu Dujanah ketika Abu Dujanah sedang sakit. Orang masuk, dia orang tengok muka dia macam pucat, macam apa. Lalu orang tanyalah, pasal apa muka ni nampak macam ada sesuatu lah, macam gelisah macam ni. Kata Abu Dujanah, ma min amali syai' awthaqa min asnatayn amma ihdahuma fakuntu la atakallamu fima la ya'nini wa amma al-ukhra fakana qalbi lil muslimina salima. Kata Abu Dujana, aku tak ada amalan lain yang kalau aku mati aku nak menghadap Allah, aku tak ada amalan lain melainkan dua perkara yang aku harapkan. Dua benda ni aku harapkan bolehlah untuk memberikan ganjaran dan menjadi penyelamat kepada aku. Tara dia ni yang kita duk cerita terkenal di medan perang apa semua ni, dia kata dia tak ada amalan. Sedangkan perang tu ganjaran hebatlah, jihad paling tinggi, melaksanakan tugas tanggungjawab bawa pedang Nabi. Tapi dia kata aku tak ada amalan melainkan ada dua benda yang aku harapkan dia boleh beri pada aku. Yang pertama, fakuntu la atakallamu fima la ya'nini, aku tak cakap benda yang tak ada kaitan dengan aku. Abu Dujanah ni dia orang pendiam, dia tak cakap benda-benda yang tak ada kaitan dengan dia. Dia kata benda yang tak ada sangkut paut aku tak cakap. Fakuntu la atakallamu fima la ya'nini. Kan Nabi sebut di antara tanda orang yang beriman meninggalkan benda-benda yang tak ada kaitan dengan dia. Benda tu tak ada kaitan pun, dia tak campur tangan, tapi dia duk pergi campur, nah itu maknanya ada masalah. Tapi Abu Dujanah dia kata aku tak cakap benda-benda yang tak ada kaitan dengan aku, nak pergi cerita tentang orang apa semua, tak ada, aku tak pernah cakap. Jadi itulah amalan aku yang aku harapkan jadi kebaikan lah. Dan yang kedua, fakana qalbi lil muslimina salima, hatiku dengan orang Islam yang lain tak ada masalah. Aku tak pernah dengki ke orang, aku tak pernah rasa tak puas hati ke orang, aku tak pernah rasa nak dendam, aku tak pernah rasa dengki, aku tak pernah rasa tak ada. Rasa-rasa tu tak ada. Aku dengan orang Islam yang lain, aku pastikan hati aku dengan mereka salima, selamat. Menunjukkan kewarakan yang ada pada diri Abu Dujana. Walaupun nampak dari satu sisi, pejuang ni makna hati keras, berani mati ni kira habis, tapi tak, satu sudut lagi dia merupakan orang yang begitu warak dalam kehidupan dia, sehingga kan dua perkara yang dia anggap sebagai bekal terbaik untuk dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang akhlak ni, yang kita baca kisah sahabat ni, hak ni yang kita nak kena tiru ni.
Kita duk baca kisah-kisah sahabat ni yang kita nak kena usaha untuk buat. Walaupun susah, walaupun berat, walaupun kita bercakap mudah lah, tapi kita nak buat tu susah. Tapi mudah-mudahan lah, dan kita duk ulang kisah sahabat, kisah generasi baik ni, kita ulang. Kita akan ambil sudut pandang yang baik untuk kita jadikan pedoman. Abu Dujanah dua benda yang dia bekalkan diri dia. Yang pertama apa? Dia tak cakap benda yang tak ada kaitan. Benda yang tak ada kaitan dengan dia tak cakap, dia tak campur tangan. Yang kedua, dia pastikan hati dia dengan orang Islam yang lain tak ada masalah. Dia tak ada rasa dengki, dia tak ada rasa tak puas hati, dia tak ada rasa dendam, dia tak ada rasa semua tu. Dan ini diakui oleh orang lain pun. Orang lain pun tak ada masalah dengan dia. Kerana dia tak ada masalah dengan orang, menyebabkan orang lain pun tak ada masalah dengan Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku gerakan riddah, gerakan murtad yang begitu membesar. Daripada kecil dia membesar sampai ke peringkat membarah, kalau tak dibendung akan bawa masalah. Maka Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu menjadi khalifah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pilihan lain melainkan tumpuan dan fokusnya adalah untuk mempersiapkan pasukan tentera bagi menghadapi gerakan murtad besar-besaran yang dikepalai antaranya oleh Musailimah Al-Kazzab. Maka Abu Bakar fokusnya tentu. Sebab tu zaman Abu Bakar tak banyak gerakan untuk membebaskan kawasan-kawasan baru untuk jadi kawasan Islam. Kerana fokus kan dia perintah 2 tahun lebih, singkat. Maka dalam perang yang berlaku di antara orang Islam dengan Musailimah Al-Kazzab, kemuncak perang namanya peperangan Yamamah. Dan pada tahun yang ke-12 Hijrah, salah seorang anggota tentera dalam peperangan Yamamah adalah Abu Dujanah. Bila Abu Dujanah masuk dalam pasukan tentera ni, dan jumlah tentera Musailimah pun ramai, 40,000 lebih, dan mereka berlindung dalam tembok mereka, dalam kota mereka, yang menyebabkan perang tu berlaku pada peringkat awal. Akhirnya mereka masuk berlindung dalam kota, orang Islam duduk di luar, kepunglah. Sehinggalah macam-macam cara untuk nak tembus kota mereka yang kukuh gagal, sehingga Abu Dujanah di antara orang yang ceroboh masuk, berani ni, yang kata berani luar biasa ni, dia minta orang Islam angkat dia guna satu alat lah, dia manjanik lebih kurang. Akhirnya dia berjaya masuk, dan bila dia masuk dalam tu, kaki dia cedera, ialah jatuh ke apa, kaki cedera. Tapi dalam keadaan cedera tu pun dia tetap berperang menggunakan pedang yang ada di tangannya. Akhirnya dia terbunuh, akhirnya dia gugur syahid ketika sedang mempertahankan ataupun ketika berdepan dengan tentera Musailimah Al-Kazzab. Mereka bunuh dia, dan walaupun lepas itu pintu berjaya dibuka, orang Islam masuk dan berlakulah pertumparan, pertembungan semula. Ada juga riwayat yang menyebut bila Musailimah dibunuh oleh Wahsy, Musailimah ni dibunuh oleh Wahsy, orang yang membunuh Hamzah ketika perang Uhud. Wahsy ni dia berazam nak tebus kesilapan dia. Bila dia masuk Islam, dia yang membunuh Musailimah. Dalam sebahagian riwayat menyatakan turut bersama dengan Wahsy dalam ketika nak bunuh ni adalah Abu Dujanah. Abu Dujanah dia berpakat dengan Wahsy, di mana Wahsy melepaskan dia punya tombak dia, kemudian kena kepada Abu Dujanah, kena kepada Musailimah, dan Abu Dujanah yang pergi bunuh Musailimah. Maknanya kedua-dua ada saham dalam membunuh Musailimah Al-Kazzab. Musailimah ni kira pendusta luar biasa yang muncul pada waktu itu. Jadi sebahagian riwayat menyatakan turut terlibat dalam pembunuhan ke atas Musailimah adalah Abu Dujanah, kerana dia berpakat dengan Wahsy bin Harb radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dalam peperangan Yamamah, seperti mana direkodkan oleh Imam Az-Zahabi, walaupun orang Islam mendapat kemenangan pada hari tersebut selepas Musailimah dan tentera-tentera dia mati, di kalangan sahabat orang Islam yang terbunuh pun ramai. Kalau ikut catatan daripada Imam Az-Zahabi, dia menyebut hampir 600 orang sahabat yang terbunuh dan syahid dalam peperangan Yamamah. Kerana perang itu berskala besar. Dia bukan perang-perang biasa,
Perang tu berskala besar dan makan masa yang panjang. Dan dia pula bersiri daripada sebelum tu ada perang-perang lain membawa kepada perang kemuncak nama dia Yamamah. Hampir 600 orang sahabat. Antara yang syahid Abu Huzaifah Ibn Utbah Al-Amishami radhiyallahu an. Antara yang syahid juga Salim Maula Abi Huzaifah. Antara yang syahid juga Abu Marthad Al-Ghanawi. Antara yang syahid Thabit Ibn Qais Ibn Shammas, Abdullah bin Suhail bin Amr, Abbad Ibn Bishir, Ma'an Ibn Adi, Zaid Ibn Al-Khattab, Abu Nu'man, Bashir Ibn Sa'ad, Abu Dujanah, Simak Ibn Kharashah As-Sa'idi radhiyallahu an, Abdullah bin Ubay. Ramailah 600. Di antara yang tergugur syahid ini 600. Termasuklah dalam catatan Az-Zahabi, dia menyatakan puluhan daripada ataupun beberapa puluhan lah daripada tentera-tentera Badar turut gugur syahid dalam peperangan Yamamah. Ahli Badar, ahli Badar ada 313 itu. Termasuk yang gugur syahid dalam perang Yamamah ni hampir puluhan orang mereka yang pernah terlibat dalam peperangan Badar zaman pada tahun yang kedua Hijrah. Jadi Abu Dujanah radhiyallahu an, dia gugur syahid dalam peperangan ini setelah dia membuktikan perjuangan panjang dia, menempuh segala ujian-ujian, cabaran-cabaran, dan dia tidaklah mengharapkan benda lain melainkan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat berjuang bukan untuk dapatkan nama, bukan untuk dapatkan habuan, bukan untuk dapatkan gelaran. Mereka tak pernah impikan benda-benda tu. Kedudukan ke, balik nanti perang ni dapat habuan sekian-sekian dak. Walaupun dalam perang dia ada apa yang dipanggil ghanimah, harta rampasan. Tapi sahabat tak pernah tertarik dan terliuk dengan harta rampasan tersebut. Sebaliknya mereka berjuang untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bila baca kisah-kisah mereka, mudah-mudahan serba sikit kisah-kisah mereka itu memberikan satu motivasi dan semangat kepada kita untuk kita menjadikan mereka contoh teladan yang terbaik dalam kehidupan. Sudah tentulah kita nak menjadi seperti sahabat jauh dan susah, tetapi kita cuba tengok sudut-sudut pandang tang mana serba sikit boleh kita buat pelan-pelan, insya-Allah. Saya bukan nak sebut pada siapa-siapa, saya peringatkan saya dulu dan juga kepada kita bersama. Mari kita contohi kisah-kisah para sahabat sekadar mana yang kita boleh untuk kita jadikan mereka ini ikon dan idola dalam kehidupan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat pertemuan kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kesilapan, kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita cuba tengok pula dengan sahabat yang lain. Moga-moga ada kebaikan dan manfaatnya pada kita bersama, insyaAllah. Wallahu alam, waffaqanallahu wa iyyakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.